juga luas bulatan. Okey, siapa ingat rumus lilitan? Apa rumus lilitan bang? ID. Pi D. Okey, ataupun Masa kita pegang 2 Baik, 2 pi J. Tak ingat lagi. Awak kena ingat sebab bila kita nak menentukan panjang lengkok dengan sektor nanti benda ni yang awak akan pakai sebab panjang lengkok adalah sebahagian daripada lilitan. Okey. So luas bulatan rumusnya adalah pi J kuasa 2. Okey, bila kita nak kira luas sektor, so kita akan bergantung kepada luas bulatan juga sebab sektor kita ni adalah sebahagian daripada bulatan. Okey, so kita tengok dulu menentukan panjang lengkok suatu bulatan. So dikatakan lengkok merupakan sebahagian daripada lilitan. Okey, lengkok yang ni saja tahu daripada A kepada B lengkok. Okey, dia bahagian luar. Lengkok bulatan berkadaran dengan sudut pada pusat bulatan. So kalau awak tengok kat sini, panjang lengkok ni berkadaran dengan saiz sudut dekat sini. Lagi besar lengkok ni, lagi besar saiz sudut tersebut. Okey, so apa yang kita boleh katakan? Nisbah panjang lengkok kepada lilitan bulatan. Sebab panjang lengkok dengan lilitan ni adalah benda yang sama kan? Sebab panjang lengkok sebahagian daripada bulatan. Lilitan adalah bersamaan dengan sudut pada pusat per 360. Okey, kalau awak tengok ni panjang lengkok dia ada sudut dia. Ni panjang lengkok AB dia ada sudut dia yang tersendiri. Okey, kalau lilitan bulatan iaitu satu lilitan tersebut mempunyai sudut 360 darjah. Okey, so kalau kita nak kira panjang lengkok, rumusnya adalah panjang lengkok per dengan 2 pi J ataupun boleh juga pi D. Ini adalah rumus lilitan bulatan sama dengan theta per 360. Theta ni adalah simbol untuk sudut. Simbol untuk nilai sudut. Okey, kita tengok seterusnya, tengok contoh dia. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 cm. So 14 cm ni 14 cm ni adalah J, jejari. Okey, dan berpusat di O, dia nak hitung panjang lengkok minor. Maksudnya PQ yang kecil ni lah. Okey, yang ni adalah minor. Kalau di bahagian belakang ni adalah major. Okey, dia nak hitung panjang lengkok minor PQ yang mencangkum 60 darjah pada pusat. So 60 darjah ni adalah theta. So tulis jawapan dalam dua tempat perpuluhan. So awak get ready dengan kalkulator masing-masing Okey, apa rumus dia? Kita tahu bahawa nak cari panjang lengkok. Okey, perkan dengan lilitan iaitu 2 pi J. 2. Okey, kat sini dia tak bagi tahu nak pakai pi berapa kan? Kita pakai je 22/7. Okey, 2 pi jejarinya adalah 14. Okey, panjang lengkok bahagi dengan lilitan. Kalau ikut rumus, panjang lengkok per dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan adalah 2 pi J. 2 darab pi darab J. Sama ada awak nak tulis 2 kurungan 22/7 kurungan 14 ataupun awak nak tulis 2 darab 22/7 darab dengan 14 pun boleh. Tak ada masalah Ada dua cara nak tulis. Macam ni boleh. Dalam kurungan pun tak apa. Okey, adalah bersamaan dengan berapa theta dia? Theta dia berapa? 60 darjah. Okey, tetanya adalah 60. Okey, so 60 per 360. Okey, awak tulis macam ni je dulu. Kemudian kita nak cari panjang lengkok kan? Okey, so tulis panjang lengkok adalah sama dengan, maksudnya whole set yang dekat bawah ni kita nak pindahkan ke sini. Sebab kita nak jadikan panjang lengkok ni sebagai perkara rumus.
So, panjang lengkok adalah bersamaan. Ini adalah tuan rumah. Tulis dulu 60/360. Okey, yang dekat bawah ni awak pindahkan ke sana, dia akan jadi apa? Operasinya adalah Lagi. mana pula? Sebab kan dia duduk di bawah, dia dalam keadaan dibahagi. Maksudnya bila dia pindah, dia jadi Darab. darab. Okey, dia akan jadi darab. Ingat bila dia adalah pecahan, dia duduk di bahagian bawah. Bila pindah, dia mesti naik atas. Naik atas tu dalam keadaan dia mendarab. Okey, dia whole set lah. Dia akan darab whole set 2/22/7 kurungan 14. Cikgu. Yep. Yang panjang lengkok tu yang ke-60 tu ya cikgu. Ni. Panjang lengkok minor. Dia nak panjang lengkok minor yang ni. Panjang lengkok minor PQ. Yang disangkum oleh sudut 60 darjah. Boleh? Boleh. Okey. Kalau dia nak panjang lengkok meja, maksudnya kalau panjang lengkok meja di bahagian luar ni kan. Okey, kalau panjang lengkok meja dia adalah di bahagian luar. Bila di bahagian luar, maksudnya apa? Sudut yang awak pakai tak boleh lagi 60, dia akan jadi sudut di sini. Berapa sudut di sini? 300. 300 So maksudnya kalau dia nak cari panjang lengkok untuk meja, panjang lengkok PQ yang meja, okey, awak kena pakai sudut 300. Yang lain semua sama, sudut je lain. Okey, 2 pi j ni tetap sama. Okey, kemudian saya suggestkan ke awak, kalau boleh yang ni peringkat awal tak payah tekan kalkulator dulu. Jangan cari nilai di sini. Jangan cari nilai di sini baru awak pindahkan, tak nak. Saya nak awak pindahkan dulu dan kemudian yang ni lah yang direct terus tekan kalkulator. So tekan kalkulator, semua ni dapat berapa? Tak dengar pun bunyi orang tekan kalkulator. Dah, apa yang lama benar tu? Saya dapat panjang lengkok sama dengan 14.666. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Soalan dimension, tulis jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. So jawapannya 14. 0.66. Zafran, bundarkan. 14.67. 14.67. Kan awak dapat 666 something kan. So bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Ni 2 ni. 1, 2. 2 tempat perpuluhan. So jawapannya ialah 14.67. Okey, sentimeter. Kalau nak tulis boleh, tak tulis pun tak apalah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. So tengok pula contoh yang seterusnya. Dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 21 dan berpusat di O. Okey, dia bagi kat sini sudut ROS. Sudut ROS ialah 72. Ya, sudut ROS ialah 72 darjah. Hitung panjang lengkok meja. Dia nak meja. Okey.
So, panjang lengkok sama dengan, kita terus jadikan panjang lengkok perkara rumus Okey, berapa sudut dia? 288. 288. Okey, 288. Siapa tak tahu mana datang 288 ni? 360 tolak 72. 360 tolak 72 sebab dia nak panjang lengkok major. Maksudnya yang kat luar ni, yang paling besar ni, lengkok yang besar. Okey, dia bagi sudut untuk lengkok minor 72. So, kita nak tahu sudut di sini. So, 360 tolak 72. Dapat jawapan 288. Okey, so panjang lengkok adalah 288 per dengan berapa? 360. 360 darjah darab berapa? 2 2 kurungan 22 per 7. Ini adalah pi. So, J dia berapa? 21. 21. Okey, kira dapat berapa? Cikgu. Yep. Yang nombor 2 tu wajib kena tulis cikgu. Nombor 2. Yang 2 ni. Ni 2 ni. tu. Wajiblah sebab kita punya rumus lilitan kan Oh, memang pi J. Pi J. Maksud itu. Yes. Sebab kita pakai jejari. Kalau awak nak pakai diameter, baru tak payah tulis 2 ni. Tapi diameter awak jadi 42 lah. Dia benda yang sama je sebenarnya. Okay, dapat berapa? 105.6. 105.6. Ada perpuluhan lain tak? Memang ni je ke? Ha. Okey. Ya. 105.6 cm. Okey, kalau lah misal kata dia nak juga dalam 2 tempat perpuluhan. So, apa jawapan dia? Kosong. 105.60. 60. Okey, kalau dia minta 2 perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, maksudnya 105.60. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, so kiranya kita boleh katakan nak cari panjang lengkok dia adalah, so kita boleh katakan panjang lengkok, nak senang adalah sebenarnya theta per 360 darab 2 pi J. Okey. Maksudnya dari yang kita belajar ni tadi, daripada rumus ni tadi, daripada rumus ni tadi kita ubahkan, kita dah pindahkan siap-siap 2 pi J ni ke sini. So dia akan jadi beginilah. Ni, dia akan jadi macam ni. Okey. Theta per 360 darab 2 pi J. Okey, seterusnya diberi panjang lengkok. Nampak? Soalan dia dah bagi panjang lengkok. Dia dah bagi panjang lengkok 11 cm. Okey, dan sudut pada pusat ialah 45. Hitung panjang dalam sentimeter jejari bulatan. Macam mana nak buat? Guna formula. Ya, guna formula yang sama. Panjang lengkok dah bagi 11. So, tulis 11. 11 sama dengan 45 45. per 360. Okey, per 360. Lagi Syahir? Darab. Darab 22.3. 22/7. 2 dulu. 2. 22/7. Lepas tu darab J. Okey, J ni yang kita nak cari.
Okay, so bagaimana kita nak pindahkan? Kita nak jadikan J sahaja perkara rumus. Okay, bila kita nak pindahkan, maksudnya kita nak staykan J ni. J ni kita tak nak pindah, kita nak dia duduk diam-diam di sini. So, apa yang perlu kita lakukan? Semua ni kena pindah. Macam mana kita nak tahu? Macam mana nak tahu? Okay, awak tengok siapa yang duduk di bahagian atas. Okay, maksudnya yang duduk bahagian atas 45 darjah, 2 dengan 22/7. Ni semua di bahagian atas sebab dia dalam keadaan mendarat. 45 darjah, darat 2, darat 22/7. So, ni semua di bahagian atas. Maka dia bila pindah di sini, dia duduk di bawah. Yang 360, sebabkan dia duduk di bawah, bila pindah dia akan naik atas. So, bagaimana cara kita nak tulis? Dia akan jadi 11 darab berapa? 360 sebab 360 naik atas per dengan 45 darab 2 darab 22/7. Okay, so bila awak tengok di bahagian bawah ni ada pecahan, maka kena buat kurungan supaya bila awak nak tekan kalkulator, awak tak salah tekan lah. Okay, ini adalah bersamaan dengan J. Okay, so tekan kalkulator dapat berapa je jari dia? Cikgu. Ya. Kenapa yang 11 tu cikgu naikkan dekat atas tu? Apa dia? Kenapa yang nombor 11 tu cikgu naikkan ke atas? 11 ni. 11 ni kah? 11 dia memang tuan rumah. Dia memang dekat atas lah sebab dia bukan dalam keadaan pecahan. 11 ni memang di bahagian atas. Dia bukan 1/11, dia 11. Okey, so memang tempatnya adalah di atas. Cuba kira dapat berapa? 14 cm. So J sama dengan 14 cm. Okey, nampak tak? Saya bagi awak jalan kerja yang paling mudah. Maksudnya, saya tak nak awak cari dulu nilai yang dalam bulatan ni. Tak nak. Sebab nanti dia akan jadi masalah kalau misal kata dia ada perpuluhan, lepas tu awak bawa kat sini, perpuluhan dia tak cukup. Tak nak. So, nanti jawapan awak mesti akan lari jadi 13 something ataupun 14.01 ke 05 apa semua. Saya tak nak. So kita nak untuk soalan nak cari panjang lengkok ke, nak cari lilitan ke, nak cari luas bulatan ke, luas sektor ke, bila melibatkan tajuk bulatan, awak nak pindah, awak nak kira, make sure awak dah pindahkan semua, barulah last sekali tekan kalkulator. Pindahkan dulu. Okey, baru last sekali kita tekan kalkulator. Baru awak akan dapat jawapan yang paling tepat. Okey, seterusnya kita tengok kat sini dia ajak awak berfikir. Okey, ada gambar raja warna purple ni. Kalau kita tengoklah, kalau kita cantumkanlah gambar ni, kalau kita potong dua, kita cantumkan, bentuk apa jadi dia? Bulatan. Okey, bentuknya adalah bulatan. So, kalau kita tengok kat sini, daripada sini sampai sini, dia adalah separuh bulatan. Ataupun kata lainnya, namanya adalah semi bulatan. Ya. Adik nak apa? Tak dengar lah, tak faham lah. Apa dia? Adik ya? Ayah? Tak faham lah. Okey. So, ini adalah satu semi bulatan. Dekat bahagian bawah ni pun ada satu lagi semi bulatan. So, bila semi bulatan ada dua, kita gabungkan dia akan jadi satu bulatan. So, dia kata kat sini ARC, APB, BSD dengan CQD merupakan lengkok suatu bulatan.
Okey, ini adalah lengkok dia. Maksudnya ini adalah lengkok bagi semi bulatan untuk yang besar. Ini adalah lengkok bagi semi bulatan bagi yang bulatan kecil. Okey, dia kata kat sini AB ni, A sampai B, AC, okey, BD dan CD. CD merupakan diameter bulatan. Hitung kawasan berlorek. Okey, kalau janganlah kacau ibu. Okey, kalaulah kita gabungkan kedua-dua rajah ni, sebenarnya dia akan jadi begini. Bulatan. Okey, lepas tu dia ada satu lagi bulatan kecil di sini. Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Okey, maksudnya dia ada satu bulatan besar dengan satu bulatan kecil sebenarnya. Yang purple ni, okey, purple ni campur dengan purple. Okey, kalau ni dia akan jadi satu bulatan. Yang kosong ni, yang ni semi bulatan yang kosong ni, yang kecil ni, okey, kalau kita gabung dia akan jadi satu bulatan yang kecil. Maka dia nak hitung kawasan berlorek. Okey, disebabkan dia melibatkan dua bulatan, satu bulatan besar dan satu bulatan kecil. Bagaimana kita nak hitungkan luas kawasan berlorek? Kita dah belajar luas bulatan ialah rumusnya Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Okey, so kita kira dulu luas bulatan yang besar. Berapa dia punya jejari? Berapa jejari bagi luas bulatan yang besar? 14 cm. 14 cm. Okey, sebab dia kata kat sini ABAC. ABAC. Okey, maksudnya AB ni diameter bagi bulatan kecil, AC merupakan diameter bagi bulatan besar. Kalau diameter bulatan besar adalah 28, maka jejarinya adalah 14. So, awak pun kira. 22/7 darab 14 kuasa 2. So, dapat berapa? 600. 600? 16. 616. Okey, luas bulatan kecil cuba kira. Awak dah kira baru saya tulis. Kira dulu. 22. 22? 22 je? Oh, ya betul. Satu 54. 154. 54. Firdaus, macam mana dapat 154 Firdaus? Cuba bagi saya jalan kerja dia. Ikuan? Go. Ikuan, macam mana Ilyas dapat 154 tadi? Macam mana jalan kerja dia untuk luas bulatan kecil? Sebut je, saya tulis untuk awak. 22/7 Okey. kali Berapa jejari dia untuk bulatan kecil? 7. 7 apa? 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. Okey, tadi mula-mula Ilyas kata jawapannya adalah 22. Kenapa dia buat 22? Sebab dia potong 7 ni dengan 7 sini. Tak boleh Sebab sini ada kuasa 2. Dia kena selesaikan dulu.
Okey, kalau awak nak potong, awak kena cari dulu 7 kuasa 2 ni berapa, 49 lah. Baru boleh potong. Okey, jangan nampak ni 7 nak terus potong je. Tak boleh, salah Okey, kalau nak selamat, terus je tekan kalkulator. Awak akan dapat jawapannya adalah 154. So, dah siap ke kerja kita? Belum. Belum. Okey, Mukris. Dia nak cari apa, Mukris? Mukris ada tak? Ada. Cepat Mukris. Dia nak cari apa sebenarnya? Kita dah cari luas bulatan besar, dah cari luas bulatan kecil, and then apa yang kita nak cari sebenarnya? Ni. Apa ni Mukris? Hitung kawasan Belori. Kawasan Belori. So macam mana kita nak hitung kawasan Belori? Macam mana? Ni, andaikan ni adalah kawasan Belori. Siapa boleh bantu Mukris? Cepat bang. Luas kawasan Belori, awak tengoklah yang Belori ni adalah yang ni. Ni yang saya lorik kan ni. 616 tolak 154. 616 tolak 154. Sebab kita cari luas keseluruhan raja untuk bulatan yang besar. Okey, disebabkan bulatan yang kecil tu duduknya dalam bulatan yang besar, maka yang berlorik ni tak termasuk bulatan kecil, betul tak? Betul. So, luas bulatan yang besar keseluruhannya tolaklah dengan luas bulatan yang kecil ni. Barulah kita tahu dia punya kawasan berlorik yang sebenarnya. So, jawapannya adalah 462. 462. Okey, boleh So, awak kena fahamkan soalan betul-betul. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada luas sektor. Kalau tadi kita kira tentang panjang lengkok, sekarang ni kita nak kira pula tentang luas sektor. Kalau panjang lengkok kita bermain dengan lilitan bulatan, luas sektor kita akan bermain dengan luas bulatan. Ni luas bulatan. Rumus dia lebih kurang je. Kalau tadi panjang lengkok per dengan lilitan. Okey, sekarang ni kita tengok luas sektor per dengan luas bulatan. Okey, sama dengan sudut pada pusat per 360. Bahagian ni sama. Sebab apa? Luas sektor berkadaran juga dengan luas sudut pada bulatan, sudut pada pusat. Okey, so rumus untuk luas sektor ialah paling senang kita buat luas sektor. Nak cari luas sektor Yang ni pi j kuasa 2 ni kita pindahkan siap-siap ke sini. So sama juga macam panjang lengkok tadi, dia akan jadi theta per 360 darab pi j kuasa 2. Okey. So tengok contoh dia. Okey, dia bagi kat sini Raja menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O berjejari 21 mm. Hitung luas sektor minor, maksudnya yang berlorik lah, minor yang berlorik. Okey, so kita nak luas
M-O-N. So, siapa ingat rumus dia? Syahir? Ya. Macam mana rumus dia tadi? 100 per 360. Okey, 100 per 360 darab Darab 22 per 7. okey. Kuasa 2. Kuasa 2. Siapa yang kuasa 2? 22 per 7 ni. Ini pi. Pi tak payah kuasa 2. Darab 21 Darab 21. kuasa 2. Okey, cuba kira, saya nak jawapan daripada Rifsyah. Yang lain kira juga, tapi saya nak dengar jawapan daripada Rifsyah. Oh, tapi Rifsyah tak ada pula dia punya apa? Tapi dia ada speaker kan? Mana dah Arif? Rifsyah, awak boleh type jawapan awak dekat message kalau awak tak ada speaker. Rifsyah boleh cakap tak? Siapa jawapan dia? Mana dah Arif ni? Izham. Izham ada jawapan tak, Izham? 385. 385. Okey, setuju tak dengan Izham? 385, betul tak? Betul. Okey, pandai. Senang je kan? Kalau dia minta untuk luas sektor major, maksudnya kita akan pakai sudut berapa? Kejap lagi nak ambil kelas. Okey, pandai. 260 darjah. Okey, next. Nak hadiah. Kejap lagi. Ya, kejap lagi. Ibu ambil kelas sekarang. Okey, soalan seterusnya dikata diberi luas sektor QOP ialah 18. Ni dia dah bagi dah siap-siap luas sektor 18.48 dan jari 12. Dia nak cari pula sudut. Okey, nak cari pula sudut. Okey, dekat sini awak boleh pakai luas sektor QOP, maksudnya 18.48 per dengan 22 per 7 darab dengan 12 kuasa 2. Okey, kita kekalkan dalam bentuk macam ni. Sebab apa? Sebab kita nak cari theta di sini. Per dengan 360 darjah. So, bila kita nak cari theta, 360 ni lah sebenarnya yang akan dipindahkan ke sini. Okey, so dia akan jadi theta bersamaan dengan Irfan Izzat. Macam mana cara nak tulis? Irfan Izzat. Tidur.
Irfan Izzat ada tak? Mana dia pergi? Ishraf Danish? Ishraf? Okey, Ishraf, theta sama dengan 360 ni saya nak pindah sini. So, dia akan jadi 18. Poin 48. Alright. Lagi 360 ni pindah ke sini dia jadi apa? Dia duduk atas ke duduk bawah? Duduk bawah. 360 ni dia dekat bawah tau. Bila dia pindah dia mesti duduk Oh, ke atas. dia macam tu lah, dia kena opposite. Okey, dia kena bertentangan. Kalau awalnya dia duduk kat bawah, kalau awak pindah langkau tanda sama dengan, dia mesti naik atas. So, dia akan jadi 18.48 ada 360. darab. Okey, darab 360 darjah. Okey, perkan dengan 22/7 darab 12 kuasa 2. Ingat bila ada pecahan di bahagian bawah kena letak kurungan supaya kalkulator tak salah baca. Okey, so jawapannya Adam Hafizuddin, jawapan dia apa Adam? Adam Hafizuddin. Tak ada juga. Senyap je. Ahmad Syafiq. Ya, cikgu. Jawapan dia apa? Saya dapat 14.7. 14.7 darjah. Okey, 14.7 darjah. Okey, boleh tak? Susah ke senang ni? Senang. Senang je kan? Senang je kan? Okey. So, tengok pula yang ni. Dia ajak awak berfikir. So, dia kata kat sini, hitung luas rantau yang berlorek. Okey, cuba anda tentukan satu rumus untuk menghitung luas anulus. Okey, anulus ni lah yang berlorek ni. Bentuk dia macam gelung. Okey, bentuk dia macam gelung ni. Okey, kalau kita nak menghitung luas anulus macam tadi juga. Sama je, maksudnya luas bulatan besar tolak dengan luas bulatan yang kecil. Okey, luas bulatan dengan jejari 8 cm tolak dengan luas bulatan dengan jejari 6 cm. So, dapatlah luas kawasan anulus ni. Okey, ni saya tak payah tunjuk lah, sama macam tadi So, bila awak tengok rajah, awak kena cari bentuk yang kita familiar. Bentuk bulatan ke, bentuk segi empat ke. Yang awak tahu dia nak kira luas dia. Okey. Sebab kadang-kadang kawasan berlorek kita bentuk dia macam-macam. Okey. Yang bentuk kita tak pernah tengok pun ada. Tapi bila kita tengok secara keseluruhannya, macam ni lah. Okey, awak tengok Kalau awak tengok kat sini. Ini dia melibatkan satu bentuk segi empat tepat. Okey, kemudian kalau awak tengok kat ni, setiap penjuru ni, okey, bentuk dia bentuk apa? Bulat. Suku bulatan. Okey, sukuan. Sukuan bulatan. Maksudnya sukuan bulatan ni adalah 1/4 daripada bulatan. Maksudnya kalau ada 4 sukuan, dia akan membentuk satu bulatan. So kita tengok kat sini contoh dia kata Majlis Bandaraya Melaka bersejarah bercadang membina sebuah taman rekreasi yang berbentuk segi empat tepat. Inilah.
Okey, dengan panjangnya 63 dan lebarnya 58. Setiap penjuru taman tersebut yang berbentuk sukuan bulatan berjejari 7 meter. So, mana jejari? Daripada sinilah. Ni 7 meter. Akan ditanam dengan pokok bunga dan di tengah-tengah taman akan dibina sebuah kolam ikan yang berbentuk bulat dengan diameter 28. So, kat sini dia dah bagi diameter 28. Alright, seterusnya kawasan yang lain akan ditanam dengan rumput karpet. Hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput karpet. So maksudnya rumput karpet yang ni lah bang. Nampak tak bentuk dia, kita tak tahu bentuk apa ni. Macam manalah kita nak kira luas dia, betul tak? Betul. So cara paling mudah kita nak kira keluasan yang ditanam dengan rumput karpet ni adalah kita cari luas keseluruhan taman dulu. Okey, tolak pula dengan luas bulatan kolam ni. Tolak pula dengan kawasan yang dia letak bunga. Disebabkan dia ada 4 penjuru. Satu penjuru adalah sukuan bulatan. Sebenarnya dia membentuk juga satu. Sukuan bulatan yang ada 4 ni membentuk satu bulatan. So dah nampak tak cara kita nak kira ni? Untuk cari luas kawasan yang ditanam dengan rumput karpet. Kita kira apa dulu? Luas. Luas apa? Segi 4. Luas segi 4. Okey, kita kira dulu luas segi 4. So, apa rumus dia? Panjang darab lebar. So, 58 darab dengan 63. Dapat berapa? 3,650. 3,654. 54. Okey, kemudian kita nak cari luas apa pula? Bulat. Okey, bulat yang mana? Luas kolam ke luas bunga? Kolam. Okey, luas kolam. Okey, luas kolam berapa? Pai J kuasa 2. Pai J kuasa 2. Pai-nya? 22/7. Okey, 22/7. Jejarinya ialah? 7. 7. Mana? Kolam. 14 14 kuasa 2. Kenapa 14? Sebab dia bagi kat sini diameter. Okey, dah keluar dah Ifan ni. Diameternya adalah 28. Okey, bila diameter 28, jejarinya kena bahagi 2 dapat 14. So, dapat berapa luas kolam? 616. 16. Okey, kemudian kita nak cari apa? Luas Bulatan. Okey, luas kawasan pokok bunga. Ni awak kena tulis tau supaya awak tahu apa yang awak nak cari. Luas kawasan pokok bunga. So, berapa? 22/7. Okey, 22/7. Darab 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. Okey, ingat awak nak kira satu-satu pun boleh. Maksudnya kalau sukuan bulatan dia akan jadi 1/4. Okey, kalau misal katalah awak kata kenapa pula kawasan pokok bunga ni jadi bulatan. Okey, let's say lah kalau kita kata dia punya kawasan pokok bunga tu adalah kawasan pokok bunga tu adalah 1/4 saja, sukuan sahaja. Maksudnya dekat sini awak boleh buat macam mana kita nak kira sukuan bulatan, jadikan dia 1/4. Darab dengan pai J kuasa 2. Okey, kalau sukuan dia adalah 1/4 darab dengan pai J kuasa 2.
Okey, disebabkan sukuan kita ni ada 4, maka kita darab dengan 4. So, secara tak langsungnya 4 dengan 4 ni sebenarnya cancel. Sebab itulah kita tinggal pi j kuasa 2 sahaja. So, jawapannya adalah 154. Okey, so boleh tak kita cari luas kawasan yang ditanam dengan rumput kapet? Berapa? Tiga enam 3654. tolak 616 Okey, tolak 616. tolak 154. Tolak 154. So, jawapannya adalah 2,884. okey, 2884. Okey, boleh Okey. Senang je kan? Okay, so untuk hari ni kita dah habis tajuk bulatan. Tajuk bulatan tak banyak. Okay, yang pertama sekali awak kenal struktur dalam bulatan, kat mana pusat, kat mana perentas, kat mana jejari, kat mana diameter. Dah kenal semua, kita kira pula dia punya lilitan dengan luas bulatan. Dah tahu lilitan dengan luas bulatan, kita panjangkan sikit untuk cari panjang lengkok dan juga luas sektor. Itu sahaja dalam tajuk bulatan. Senang. Tak banyak pun. Kita ada 4 rumus je lah maksudnya. Okey, kita ada rumus untuk lilitan. Sorry Okey, maksudnya kita ada rumus untuk lilitan. Ni. Okey, pi d ataupun 2 pi j. Ini rumus yang pertama. Okey, lepas tu kita ada rumus yang kedua untuk luas bulatan iaitu pi j kuasa 2. Lepas tu kita ada rumus yang ketiga yang ni. Okey, panjang lengkok per 2 pi j sama dengan theta per 360. Dan juga rumus kita yang terakhir adalah luas sektor. Okey, luas sektor AOB ataupun luas sektor per dengan pi j kuasa 2 sama dengan theta per 360. Ni je 4 rumus yang kita belajar. Tetapi daripada 4 rumus ni, awak kena tengok dia banyak benda dia boleh cari. Dia bagi lilitan suruh cari luas, dia bagi luas suruh cari lilitan, macam-macam. Dia suruh cari jejari. So yang penting awak kena tahu dia punya rumus dan cara nak pindah. Siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Siapa kena darab, siapa kena bahagi. Yang penting bahagian bawah kurungan jangan lupa. So, teknikal dia kena betul. Cara menulis dan cara tekan kalkulator kena betul. Okey, walaupun rumus tu nampak simple, 4 rumus sahaja, tapi technically-nya awak kena betul lah cara nak tekan kalkulator.